Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang nonton video ini. Selamat datang ke channel Ciku Zul. Jadi jika ada guru-guru yang menonton video ini, terima kasih juga saya ucapkan karena support. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk pelajar, bolehlah share kepada pelajar-pelajar yang lain. Alright, jadi dalam video kali ini Ciku sambung sejarah tingkatan 5 bab 2 yaitu perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan merupakan dokumen undang-undang bertulis, yang menjadi teras kepada sistem pemerintahan negara, undang-undang bertulis. Jadi persekutuan itu siapa? Persekutuan itu negara kita lah. Kita ini hasil daripada gabungan beberapa negeri dan juga negara bersekutu, bersatu untuk membentuk sebuah negara. Itu dinamakan sebagai persekutuan. Alright. Jadi dalam bab 2 ini kita akan belajar 4 perkara, yaitu yang pertama yaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Dari mana mulanya perlembagaan persekutuan yang ada sekarang, and then sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. And then ketiga itu 2.3 ciri utama perlembagaan persekutuan. Dan yang keempat terakhir yaitu pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan juga 1965. Apa yang berlaku pada 63 dan 65? Itu kita bincang nanti ya. Tapi dalam video ini Ciku akan cerita 1.1 saja, yaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Sengaja Ciku asing ada 4 subtopik nih kan, sebab dia panjang sedikit. Kalau gabung dalam satu video 1 jam lebih pula tu nanti jadinya. Jadi untuk permudahkan, jadi satu subtopik satu video. Alright. And then kita pergi kepada 2.1. Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sebuah negara. Jadi sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Dulu kita guna sistem beraja, kesultanan. Setiap negeri ada dia punya sultan. Dan raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Jadi setiap kerajaan tu contohnya kita ambil Perak, Selangor kah. Setiap negeri itu dia ada undang-undangnya tersendiri. Tapi bila datang British, raja masih ada. Raja masih diktirap sebagai pemerintah yang berdaulat. Tapi bila British campur tangan, sistem pemerintahan negara berubah, mengikut corak yang dibentuk oleh British, penjajah British. Jadi apabila merdeka, negara kita ada perlembagaan kita sendiri. Jadi itulah menjadi unsur penting lah kepada perlembagaan sistem pemerintahan negara kita. And then asas pembentukan perlembagaan, dari mana mulanya nih? Pembentukan perlembagaan nih. Jadi perlembagaan persekutuan nih kita sebenarnya waris daripada tradisi Kesultanan Melayu, dan juga kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggris yang disesuaikan dengan nilai tempatan. Maksudnya kita campurlah daripada undang-undang tradisi Melayu kita campur dengan undang-undang Inggris. Tapi kalau ikut yang sebenarnya banyak lagi kita ambil daripada Inggris. Kita sebenarnya mix antara undang-undang tradisi Melayu dan juga undang-undang Inggris. Jadi kalau dari Undang-Undang Negeri Melayu, dari segi sejarahnya, kalau ikut Undang-Undang Negeri Melayu, raja sebagai pemerintah, raja pemerintah tertinggi, raja berkuasa mutlak. Dan rakyat pula memberikan ketaat-setiaan. Rakyat taat setia kepada raja. Raja pula yang memerintah. Dan undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Raja yang berkuasa menentukan bagaimana untuk memerintah, bagaimana untuk menentukan undang-undang. Garis panduan undang-undang negara ditentukan oleh raja. Dan undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti apa? Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Lot Melaka, mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Jadi kita mula dengan Melaka lah. Kalau kita belajar sejarah tingkatan 2 kan, Undang-Undang Lot Melaka, Hukum Kanun Melaka. Jadi undang-undang itu bertulis, dan diperakui oleh rakyat. Dan rakyat wajib ikut. Jadi daripada Hukum Kanun Melaka ini dan Undang-Undang Lot Melaka ini, negeri-negeri lain seperti Selangor, Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan, mereka cuba ikut dan buat undang-undang sendiri mengikut kesesuaian di negeri masing-masing.
Okay, ya. Contohnya apa? Hukum Kadun Pahang, hukum apa Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Ini cikgu tidak mau banyak nih, ini sudah di kamu belajar di tingkatan 2. Okay, ya. Jadi Johor, Kedah, Perak, Pahang, ada undang-undangnya. Jadi even sebelum kedatangan penjajah pun, kita sudah ada undang-undang yang bertulis. Undang-undang yang bertulis. Yang bertulis itu yang termaktub lah, memang ditulis kan. Yang diperakui. Jadi kalau yang undang-undang adat pula, undang-undang yang tidak bertulis. Ada yang apa maksudnya peraturan-peraturan ikut suku kaum, ikut negeri, itu undang-undang adat. Jadi undang-undang inilah menjadi panduan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Jadi mereka pun bertindak mengikut garis panduan undang-undang, bukannya mengikut budi bicara masing-masing. Bukannya ikut suka hati dia saja menentukan mana betul mana salah, yang mana A mana B, bukan. Mereka ada garis panduan. Bukannya mereka disuka hati saja. Dan itu gambar contoh hukum kanun Melaka yang tertulis. Ini dari mana dapat nih? Perpustakaan Negara Malaysia. Cikgu pun belum pernah nampak nih secara real life. Bagaimana tulisan, adakah ya tulisan yang asli atau tidak? Entah tahun bila, sebab dia banyak ditulis semula kan oleh orang-orang yang selepas kejatuhan Melaka tu. Jadi negeri-negeri lain pun banyak tulis semula ni hukum kanun Melaka. Tetapi isi kandungannya masih terpelihara sampai sekarang. Sebab itu kita boleh belajar. And then undang-undang di negeri Melayu mengalami perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat, sehingga pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19. Jadi tahun 1800 begitu barulah banyak campur tangan daripada penjajah barat, itu apa? British. Ada hukum Kadun Pahang, undang-undang 99 Perak, masih menggunakan tulisan Jawi. Cikgu pun tidak boleh baca nih. Tengok sekali ni pun cikgu tidak boleh baca. Cikgu pun tidak, bahasa Melayu mereka menggunakan bahasa Melayu yang klasik. Lama sudah. Jadi seterusnya undang-undang Inggris. Jadi British mula masuk campur tempur tangan di negeri-negeri Melayu ni. Semenanjung Tanah Melayu start 1786. Di Pulau Pinang tu kan. Francis Life. Seterusnya sehinggalah tahun 1800 mereka membentuk negeri-negeri selat. Mesti ingat lagi negeri-negeri selat. NNS, Singapura, Melaka dan Pulau Pinang berada di Selat Melaka. Jadi British perkenalkan undang-undang Charter of Justice. Itu kalau di negeri selat lah pentadbiran British. Lepas tu dia diambil daripada undang-undang yang berada di England, di England. Yalah, Britain punya kan undang-undang. Dan piagam terpilih bersesuaian dengan NNS sahaja diguna pakai. Contohnya Charter of Justice 1807. Maksudnya mana relevan dengan negeri-negeri selat, itulah yang digunakan. Sebab dia tiru dari England punya kan. Tidak sama situasi di England dengan di apa negeri-negeri selat ni. And then kalau di Sarawak pula terdapat Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Kita menggunakan Common Law England. Masih juga tiru dari England. Dan Sarawak dijajah oleh siapa? Siapa dia? Keluarga James Brooke. Sampai yang terakhir iaitu Charles Vyner Brooke. Dan di Sabah pula terdapat undang-undang yang sama, tapi disebut sebagai Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Sabah dijajah oleh siapa? Syarikat Berpiagam Utara Borneo. Ni masih ada ni Proclamation of Sarawak Constitution, masih ada lagi C.V. Brooke, Charles Vyner Brooke, Raja of Sarawak, King of Sarawak. Alright. And then mari kita tengok apa itu Charter of Justice. Apa itu Charter of Justice? Charter of Justice 1, 1807, dorang wujudkan mahkamah di Pulau Pinang. And then Charter of Justice second 1826, menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. And then Charter of Justice the third, 1855, mewujudkan mahkamah Singapura, Singapura dan Melaka dan juga Pulau Pinang. Jadi maksudnya mereka bukan menyediakan setakat ada perlembagaan, tapi mereka juga ada mahkamah, mahkamah yang menguatkuasakan undang-undang, yang membicarakan,
perundangan ini. Mereka yang menjustifikasikan undang-undang itu. Betul atau salah. Jadi bila ada kes di negeri-negeri Selat, mereka akan terus bawa ke mahkamah dan mereka merujuk kepada perlembagaan Charter of Justice. Alright. And then kalau di Sarawak pula, Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberi kuasa kepada badan membuat undang-undang, iaitu Kansel Negeri, Majlis Negeri. Jadi Majlis Negeri ni kira macam dia punya parlimen lah. Jadi orang ada 45 ahli, dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Jadi Majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur yang turut diikuti oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan juga Pegawai Negara. Jadi Sarawak ada undangnya tersendiri. Siapa yang buat tu? Iaitu Majlis Negeri. Jadi Perlembagaan Sarawak 1999 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Kansel Negeri. Jadi kalau ikut Perlembagaan Sarawak, yang memerintah Sarawak ialah Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Sampai sekarang ni masih ada di Majlis Negeri ni. And then di Sabah pula ditubuhkan Majlis Undangan dan juga Majlis Kerja pada 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Jadi kalau ikut Perlembagaan Sabah, gubernur yang memerintah pada masa itu, mereka ada hak untuk menggubal undang-undang. Semasa mereka masih memerintah lah. Jadi dia berbeza sikit lah sebab ialah negeri-negeri Selat dijajah oleh kerajaan British kan. Lepas tu Sarawak dijajah oleh keluarga Brooke, orang British juga. Tapi di Sabah pula dijajah oleh syarikat, company, milik orang British juga. Jadi berbeza sedikit tapi asasnya tetap sama. Ikut daripada undang-undang di England. Alright. Jadi walaupun zaman penjajahan, institusi pemerintahan beraja diteruskan. Masih ada raja. Seperti kita beza dengan Indonesia dan Filipina kan, dengan Selatan Thailand, orang sudah tidak ada raja kan, tapi kita masih ada kan. Kenapa? Sebab institusi beraja masih diteruskan, walaupun dijajah oleh British. Maksudnya masih ada fungsi institusi beraja itu di setiap negeri. Sampailah kita mencapai kemerdekaan. Sampai hari inilah kita masih ada institusi beraja. Walau bagaimanapun fungsi, peranan, tanggungjawab institusi beraja itu telah dipindah, telah diubah suai supaya relevan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Apa pula itu raja berperlembagaan? Apa pula itu raja berparlimen? Jadi bila kita sudah merdeka, kita ubah kita punya sistem. Kita wujudkan satu pemerintahan yang baru, yaitu raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Daripada dua, kita ada sistem beraja yang ikut perlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Jadi apa yang ada pada hari ini, basicnya kita dari mana? Dari mana? Melaka. Lepas tu kita bila datang British, kita campur dengan undang-undang British, dan bila merdeka kita gabungkan kedua-duanya, menjadilah perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan persekutuan? Itu kita bincang di video akan datang di subtopik 2.2, yaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Alright.